Semua Guide sekarang ni berada di Menara Tinjau. Kita nak buat ala-ala macam dipanggil apa, walking tour lah, heritage and historical walk, lebih kurang lah. Tapi di musim PKP ni lah. Sekarang berada di Menara Tinjau. Kalau boleh tengok belakang ni, ni Menara Tinjau ya. Menara Tinjau di tepi Sungai Kelantan, di tepi Sungai Kelantan. So kita tinjau sini dulu. Ada beberapa tempat lagi kita akan lalu sajalah, sebab kebanyakan musim PKP fasa 2.0 ni banyak tutup. So kita lalu, kita tengok bentar lagi. Inilah dipanggil sini dataran ke apa tepi Sungai Kelantan, dekat dengan Menara Tinjau lah, dekat dengan Menara Tinjau. Siapa nak tengok Sungai Kelantan, beginilah kita lalu ke Tambatan Diraja. Ni Tambatan Diraja ni. Ini dia Tambatan Diraja. Comel. Menara Tinjau ni kalau ni pintu masuk dia ni, boleh naik pakai atas ni dengan dikenakan sedikit bayaran lah. Saya tak ingat dah berapa bayaran ada tiket. Naik atas sekali puncak ni boleh tengok Bandar Kota Baru. Ni fungsi Menara Tinjau di Tambatan Diraja, hampiran dengan Sungai Kelantan di Kota Baru. Tapi macam mana dah PKP semua tutup lah, tak boleh. Lepas-lepas PKP ni insya-Allah boleh marilah. Masuk sini bersama, kalau boleh nak mari kena mari dengan semua Guide lah. Kita jalan lagi. Kita tengok beberapa tempat menarik jugalah di kawasan ni. Biasanya kalau semua Guide sebagai pemandu pelancong berlesen, kita bawa Mak Saleh lah, daripada Europe, daripada negara-negara di Amerika, Australia, datang sini lah. Datang sini, kita bawa pergi jalan-jalan lah. Okay, kita yang ni first lokasi yang selalu semua Guide buat bila kita buat dipanggil walking tour ataupun heritage and historical site tour di Kota Baru. So kita nak pergi store lagi lah tempat, tapi tutup juga, tak apalah, kita tunjuk lah. Okay, by the way lah, ni belakang ni, kalau tengok belakang ni ada tiang ni, ni adalah Padang Merdeka. Kalau di Kelantan dia panggil Padang Bank, sebab ada bank depan. Ada bank apa? Bank Kerapu. Kita pergi kat Bank Kerapu sekejap. Bank Kerapu. Ni bangunan custom Diraja. Dan kalau ikut cerita Padang Bank ni adalah, kalau tengok sejarah Tok Janggut lah, pernah tengok gambar Tok Janggut, seorang pahlawan pejuang menentang Inggeris pada tahun awal 1900 lah, 1915 saya tak silap. Dia telah digantung oleh penjajah Inggeris di kawasan Padang Bank ni lah, kalau ikut cerita. Tapi betul tak tahu, wallahualam lah. Katanya di kawasan dekat dengan apa dah, apa dia panggil tu, tiang bendera, tapi tak pastilah. Okey, di belakang saya ni Padang Merdeka ataupun Padang Bank, ataupun nama lama dipanggil Padang Kelupang. Padang Kelupang. Di sini ada satu tugu. Kalau nampak di belakang ni ada satu tugu warna putih. Tu adalah tugu sempena memperingati pejuang-pejuang yang telah
terkorban dalam Perang Dunia Pertama yang dibina oleh pihak British lah pada masa tu. Bukan Perang Dunia Kedua ya. Ramai yang confused. Tu ada di sini. Boleh tengok nama di dekat tugu tu. Nama-nama masa-masa yang terlibat dengan dalam Perang Dunia Pertama. Kereta pun banyak juga deh PKP. PKP fasa 2.0 di Kelantan. InsyaAllah lah kalau kata kes COVID menurun, kita boleh ke fasa 3.0. So kena jaga-jagalah, jaga SOP apa semua. Okey. Ni saya nak tunjukkan kepada semua penonton-penonton, ini adalah Bank Kerapu. Kenapa dia panggil Bank Kerapu? Saya tunjuk kenapa dia panggil Bank Kerapu. Mudah je. Dia punya dinding dia. Kalau orang Kelantan dia panggil kerapu lah. Kutub. Kerapu. Ataupun tidak rata. Tu dia panggil Bank Kerapu. Asalnya adalah Mercantile Bank of India. Lepas tu pada zaman pemerintahan Jepun 1942 sehingga 1945, bank ini dijadikan pejabat Kempitai ataupun pejabat tentera polis Jepun. Sekarang dijadikan sebagai muzium perang, Muzium Perang Dunia Kedua. Muzium Perang Dunia Kedua. Ada nak masuk dalam ni ada macam-macam lah. Benda-benda lama lah, benda-benda di zaman Perang Dunia Kedua. Semualah zaman di Kelantan lah. Kebanyakannya yang diambil di Kelantan. Kalau tengok kat luar, tapi tutup lah. PKP. Bayaran dia kalau rakyat Malaysia hanya RM2 sahaja. Murah. Tiket murah sangat. RM2 dan RM4 untuk pelancong antarabangsa. Pada penonton daripada Singapura, daripada Brunei, Indonesia yang menonton YouTube ni, video ni, boleh datang ke sini. Sini salah satu daripada tempat menarik yang ada di Bandar Kota Baru. Tengok kat luar pula. Kat luar ni boleh nampak kita ada, ni bukan replika, saya tunjuk. Ada dua. Kalau tengok di belakang saya ni, ni bukan replika ni betul ni. Bukan model. Adalah jet pejuang A4 Skyhawk daripada Tentera Udara Diraja Malaysia. Sebiji sama. Memang betul pun. Bukannya walolok. Kalau orang Kelantan kata walolok lah. Tapi bukan tipu lah. Semua tak ada enjin je. Body saja. Di belakang ni. Nampak. Okey. Dan di belakang dia tu, nampak tak belakang? Di belakang tu tak nampak lah. Adanya helikopter jenis Aerowick. Jenis Aerowick. Dua pesawat ni memang sekarang ni TUDM tak pakai lah. So dia telah sumbangkan kepada pihak kerajaan negeri untuk dipamerkan di Muzium Perang Dunia Kedua ataupun Memorial War Museum di Kota Baru. So kita ada sound next. Muzium ni menarik juga. Lama tak jalan, letih sikit lah. Kalau ada Mak Saleh ke ada apa, atau pelancong ni seronok bila bercakap. Tapi kalau kita nak bagi huraian panjang dalam channel ni, rasa tak perlu. Kena secara fizikal, kena kontak Semutar Guide lah. Datang secara fizikal, boleh melawat tempat-tempat ni. So hari ni Semutar Guide nak preview saja tempat-tempat dia. Ni nama dia Muzium Islam. Muzium Islam. Ni Muzium Islam dah. Muzium Islam ni pun banyak koleksi berkenaan dengan kedatangan Islam di Kelantan, dan juga koleksi bahan-bahan yang bersejarah berkaitan dengan Islam di Kelantan. Kelantan kan
kita panggil negeri Serambi Mekah kan. So banyaklah dalam ni. Ulama-ulama terkenal pun ada. Boleh baca lah masuk dalam ni. Memang seronok kalau baca dalam ni. Bahan pun ada, bahan bercetak pun ada. Dan juga bahan-bahan yang boleh memberi satu pengajaran kepada kita sebagai umat Islam. Sebab negara Malaysia ni, Islam adalah agama rasmi persekutuan. Okey, next stop kita berada di depan Masjid Muhammadi, Masjid Negeri di Kelantan. Masjid antara masjid tertua juga di negeri Kelantan lah. Dan masjid ni dijadikan sebagai macam Central Mosque lah. Dalam bahasa Inggeris Central Mosque. So di sini kalau setiap hari Jumaat kita boleh nampak lah Sultan Negeri Kelantan akan datang untuk solat berjemaah. Bukan sekadar solat Jumaat lah, hari raya semua sinilah. Dan juga tempat penyebaran ilmu Islam. Kalau baca sini memang saya baca dulu dah. Memang antara masjid bersejarah juga di negeri Kelantan. Belakang saya ni adalah Masjid Muhammadi lah. Tutup sekarang ni, PKP masih lagi ditutup. Hanya apa panggil, diberi kepada ahli jawatan kuasa masjid saja. So macam mana dah PKP? Nanti tunggu lepas PKP ni bolehlah datang untuk solat solat sinilah. Kira solat Jumaat ke, solat hari raya ke, so kita pergi next stop lah. Nak tahu penjelasan semua tagat tak seroyak lah di dalam video ni. Cuma nak suruh datang sendiri bersama dengan Semuta Guide sebagai pemandu pelancong. Okay, next stop. Kalau tengok belakang ni adalah nama dia sebenar Kota Sultan Ismail Petra. Kota Sultan Ismail Petra ya. Yang siap dibina pada tahun 1991 bersempena dengan pengisytiharan Kota Baru sebagai kota budaya. Tapi orang di Kelantan dia lebih sinonim dengan nama Dataran Rahal sebab ada Rahal Quran atas tu. Ni salah satu daripada ikon negeri Kelantan lah, landmark. Kalau tengok dalam postcard, dalam mana-mana lah, montaj ke apa-apa, ini adalah ikon ataupun landmark bagi negeri Kelantan Darul Naim. Okey, dalam kota budaya ataupun dalam kawasan Dataran Rahal ini terdapat beberapa bangunan menarik. Antaranya muzium, istana, Pepitis dan juga 2 buah muzium ada sini ya. Boleh kita tengok kat sini. So kita tengok apa yang ada di kawasan yang dipanggil Historical Sites in Kota Baru. Okey, dekat sinilah biasanya kalau rombongan ataupun pelancong datang ke Kota Baru, mesti dia ambil gambar kat sini. I love KB Malaysia. Berhadap dekat dengan Kota Sultan Ismail Petra. Memang tak lepas peluang lah kalau datang bersama dengan Semuta Guide, pasti akan membawa balik kenangan. Maksudnya kalau kata sampai Kota Baru, mesti wajib ambil gambar di sinilah, di kawasan Kota Sultan Ismail Petra, Kota Baru. Okey, satu lagi tempat menarik di kawasan sekitar Kota Sultan Ismail Petra ini adalah Istana Jaha. Istana Jaha ni merupakan muzium yang dijadikan, asalnya adalah istana. Asalnya adalah istana yang dihadiahkan oleh Sultan kepada kerabat dia lah. Dan pernah dijadikan istana lama Sultan dululah. Dan sekarang ni dijadikan Muzium Adat Istiadat Melayu Kelantan. Muzium Diraja. Muzium Diraja dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Istana Jaha ni sebab ada pokok jaha. Nama Istana Jaha ni diambil sempena nama pokok jaha. Saya rasa ada lagi lah pokok ni. So kita masuk ke Istana Jaha dulu. Ini sepatutnya tutup, tapi kita minta dengan
jaga untuk masuk sekejap untuk ambil gambar sekeliling Istana Jahar ni. Istana Jahar ni memang antara tempat yang wajib disinggah kalau sampai di Kota Baru Kelantan. Macam-macam ada kat sini. Bayarannya sama. Tiket dia RM2 untuk rakyat Malaysia dan RM4 untuk pelancong daripada luar negara. So kita minta masuk lah. Boleh masuk tak? Minta bentar kita nak ambil gambar sikit. Okey, ini nak tunjuk dalaman istana. Oh, comel lah istana ni. Istana Jahar Museum, 2 tingkat. Bawah adalah banyak barang-barang istana juga. Atas pun sama juga. Atas ni menarik sebabnya lebih kepada adat istiadat orang-orang Melayu lama. Kebanyakannya orang kerabat-kerabat diraja dululah yang pernah guna, macam tempat bersonak, tempat untuk bersalin. Kalau bersalin, lepas bersalin macam-macam lagi lah. Kalau nak cerita ni panjang, kena mari dengar semua tagad kita bawa tunjuk, kita cerita satu persatu. So kat luar ni kalau nampak belakang pada pondok ni dia panggil persada, tu adalah pokok Jahar. Itulah pokok Jahar. Itulah dikatakan pokok Jaharnya. Nanti kita tunjuk dekat. Pokok Jahar. Inilah sempena nama dengan Istana Jahar, pokok Jahar lah. Ni dia. Ni dia pokok Jahar. Nampak dah? Ni pokok Jahar. Ramai tak tahu. Tapi kalau dengan semua guide, kita ceritalah. So more explanation tu nanti lepas PKP lah, datang Kota Baru, jangan lupa cari semua guide. PM. Ada lagi satu yang menarik kat sini, saya tunjuk. Menarik kat sini, ada kat luar je. Ni perahu ni. Perahu ni ada, dikatakan ada 2 biji. Satu di Bangkok, satu di Kelantan. Nama dia Perahu Petala Indra Seri Kekayangan. Dihadiahkan oleh Raja Chulalongkorn ataupun Rama V pada tahun 1905. Tu menarik tak? Boleh tahu sejarah yang ada di negeri Kelantan ni. Sebab dulu Kelantan pernah dijajah di bawah naungan Siam lah. Bukan dijajah, tapi berada di bawah naungan Siam. So adalah kat sini pun ada balai senjata belakang ni. Di balai senjata ada keris, macam-macam lah jenis senjata-senjata lama. So dalam bangunan ni pun banyak lah. Bangunan ni banyak. Tak boleh masuk lah sekarang PKP. Kita tunjuk kat luar je lah. Ni dia. Ini adalah bangunan museum. Dia panggil Museum Adat Istiadat, Museum Diraja dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. So kita pergi next stop pula. Dekat kawasan ni juga. Inilah kata kalau dapat panggil berjalan dekat-dekat bersama dengan semua guide. Biasanya kita buat sini tour dalam lebih kurang 1 hingga 2 jam lah. Next stop kita pergi dekat Istana Balai Besar. Ada belakang ni Istana Balai Besar. Tapi tak boleh masuk tak boleh masuk. Biasanya kalau pelancong datang sini, dia akan ambil gambar di kawasan sekitar luar dia lah, pintu pagar dia lah. Biasa sinilah tempat pelancong yang datang ambil gambar lah, berkumpul sini ambil gambar. Ni. Dan Istana Balai Besar ni merupakan sebuah istana khas untuk istiadat lah. Biasanya kahwin ke, kematian ke, lepas tu hari keputeraan Sultan setiap tahun. So Sultan akan bagi pingat dan darjah kebesaran di Istana Balai Besar. Satu lagi yang menarik di luar Istana Balai Besar ni, kita boleh lihat, ramai orang tak tahu ni bangunan apa kecil ni orang kata. Ini adalah Bank Pitis.
bank untuk simpanan duit-duit kerajaan lah zaman dulu. Tapi masa tu dia menggunakan mata wang pitis. Wang pitis ni dia bulat, lepas tu ada lubang kat tengah-tengah. Kita tengok ada gambar kat sini. Tapi bukan bank komersial kat sini ya, tapi bank perbendaraan. Mata wang pitis adalah mata wang utama kerajaan negeri Kelantan zaman dahulu. Pitis tu dia ambil sempena dengan nama daun pitis. Daun pitis. Sini pun tak ada. Dulu ada satu, kita boleh tunggu contoh daun pitis tu. Sekarang dah tak ada kat pokok-pokok. Okey, habis di kawasan Bank PT Istana Balai Besar, kita ada dua tempat lagi yang kita nak tunjukkan kepada semua penonton. Ada dua lagi. Jalan sini penat dah ni. Okey, sebelah istana ni kita ada satu lagi muzium. Muzium dia panggil Muzium Batu. Kita tengok Muzium Batu. Biasanya kalau muzium ni kita akan masuk sama juga bertiket. Okey, sekarang ni semua tagak berada di hadapan Istana Batu. Istana Batu pula. Betul lah, Istana Batu. Itu Muzium Diraja. Dalam ni kalau kita masuk ni seolah-olah macam masuk istana lama Sultan Kelantan lah. Sebab di dalam ni ada koleksi barang-barang lama kepunyaan Sultan Kelantan. Di zaman Sultan Ibrahim, zaman Sultan Ismail Petra, semua ada kat sini lah. Semua ada dalam ni. Koleksi gambar-gambar dan barang-barang lama. Seolah-olah kita masuk ke apa? Istana. Bayarannya bertiket juga, sama saja. RM2 dan juga RM4. RM2 untuk rakyat Malaysia, RM4 untuk luar negara lah, pelancong luar negara. So hari tak boleh masuk, kita tengok kat luar lah. So kita tengok kat luar. Luar pun tak ada apa, kena masuk dalam lagi menarik ya. Boleh lihat macam-macam ada dalam Istana Batu ni. So ini yang terakhir lah, mungkin yang terakhir. Tapi disebabkan PKP ataupun MCO masih lagi tutup, iaitu Kampung Kraftangan. Ada Muzium Kraftangan dan juga restoran nasi ulam cikgu. So kalau peminat-peminat nasi ulam cikgu, peminat budu, boleh datang sini lah. Selepas PKP jangan lupa. Tapi dengan semua tagat lah. Kita ajar cara makan nasi ulam budu. Nak kerenyek budu lagu mana ke apa, kita ajar. Dan di samping tu atas tu ada, restoran tu ada Muzium Kraftangan. Boleh lihat macam-macam hasil kerajinan tangan rakyat Kelantan disimpan di Muzium Kraftangan di Kampung Kraftangan. Kampung Kraftangan ni dia buka, so kita minta masuklah sekejap. Kita masuk sekejap untuk kita tengok gambaran kat luar sajalah. Boleh masuk tak? Kita minta nak ambil gambar sebentar. Tak apa dah. Okey, terima kasih dah. Tengok baiknya orang Kelantan dah. Kita nak ambil gambar untuk promo pelancongan Kelantan lah. So walaupun tutup, kita ambil sekejap saja. Kita dah minta izin dengan orang jaga sini. Kalau tengok di belakang ni memang cantik lah. Allahu Akbar. Bila ni nak buka PKP. nak rentas negeri tak boleh. Tengok kat sini dah lah. Kampung Kraftangan Negeri Kelantan. Kampung Kraftangan. Inilah muzium. Atas ni adalah muzium ya. Muzium Kraftangan ataupun Handicraft Museum. Ni air pancuk dia lah. Bawah ni, kita tengok bawah ni adalah restoran nasi ulam cikgu. Sama juga di belakang ni pun ada. Di belakang ni, di kawasan restoran nasi ulam.
Dan juga kita ada juga galeri batik dan juga silverware ataupun pertukangan perak. Atas pun ada galeri lukisan lah. Biasanya kalau ada kelas lukisan yang kata pelancong nak cuba untuk buat batik ke ataupun melukis, ada kat sini dengan bayaran lah, dengan bayaran yang berpatutan. So kita keluar lah. Macam mana PKP tak. So lepas PKP ni jangan lupa contact Semutar Guide dan cari package-package daripada travel and tours ataupun agensi penggembaraan dan pelancongan yang berdaftar. So request lalulah nak tour guide ABC ataupun Semutar Guide. Sebab di Malaysia ni Semutar Guide ni seorang je ada pakai ni. Kalau ada tu ada kawan juga, tapi dia nature guide dekat kawasan Hulu Kelantan. So sekian saja paparan daripada Semutar Guide channel pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Dan jangan lupa subscribe, share, like, komen. Dan kalau nak mari Kota Baru, jangan lupa cari Semutar Guide. Kita bawa pergi tempat-tempat. Inilah tempat yang Semutar Guide tunjukkan sebentar tadi ya. Okey, beres. Kita gerak dengan Semutar Guide. Jangan lupa. Bye.